Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kehendaknya dihimpunkan kita pada pagi ini. Insyaallah kita akan sambung kembali pengajian kitab mana biasa. Kita akan mulakan dengan kitab Ummul Barahin. Muka surat 6 sampai hayat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang seterusnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kita mengenal, kita mengetahui i'tiqad di dalam hati kita, yaitu sifat hayat. Sifat hayat salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Ya, sifat hayat. Jadi kita tengok apa bahasan dia. Hayat yakni hidup. Hidup ni mana pehidup. Terjemah mana pehidup. Apa mana pehidup? Pehidup iaitu satu sifat yang mawjud. Dalam ni tak ada ni, kena tulis sendiri ya. Satu sifat yang mawjud. Mana sifat yang ada. Ada tu macam mana ada sifat tersebut? Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, yakin kita, reti kita, nampak kita bahawa ada sifat hayat. Macam mana nampak sifat hayat? Sebenarnya kenyataan bagi sifat ma'ani itu, kenyataan atau bukti bagi sifat ma'ani itu Allah Ta'ala nyatakan pada diri kita. Tujuh sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala tu kenyataan dia ada pada diri kita. Mana kenyataan ada pada diri kita? Allah Ta'ala bagi ketika kita dalam perut mak kita, lahir kita, ada sifat hayat. 3 bulan kita dikandungkan mak kita. 3 bulan 120 hari 4 bulan 4 bulan kita dalam perut mak kita. Allah Ta'ala suruh perintahkan malaikat tiupkan roh, hidup kita. Lepas tu baru lepas 9 bulan baru kita lahir. Bermakna itulah kenyataan bagi sifat hayat Allah Ta'ala. Ini yang orang memandang kepada diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Ta'ala nyatakan sifat perhidup tu kepada diri kita. Okey. Yang ambil ta'rif dia lagi, tak habis lagi. Sifat yang mawjud, yang qaim ataupun yang tak bercerai tanggal pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tak bercerai daripada Allah, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenyataan dia ada pada diri kita. Kenyataan sifat hayat itu ada pada diri kita. Adapun sifat hayat itu ada pada zat Allah. Macam mana pula ceritanya tu? Senang macam ni lah kan. Selalu saya bagi misal, kalau tapak kaki harimau tu, kesan tapak kaki harimau tu, sifat garang, sifat apa semua tu ada pada harimau lah. Sifat besar, sifat ganas tu ada pada harimau. Tapi kenyataan ganas, kenyataan garang, kenyataan apa semua tu ada pada kesan tapak kaki dia. Kesan tapak kaki itu bukan diri harimau, hanya kenyataan bagi wujudnya harimau. Boleh nampak tak? Kenyataan bagi wujudnya harimau. Begitu juga kita sekarang ini. Ada sifat qudrat, ada sifat iradat, ada sifat ilmu, ada sifat hayat, sama', basar, kalam. Ini semua kenyataan bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat Allah Ta'ala tu ada pada zat dia, tak bercerai tanggal pun daripada zat dia. Yang dengan sifat tersebut, tambah ta'rif dia lagi. Mana yang tak bercerai tanggal? Yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala tu hidup. Allah Ta'ala hidup dengan sifat pehidup. Sifat tu ada pada zat Allah Ta'ala. Okey, itu ta'rif dia. Hayat, ia tiada berkait. Berkait ni tak
tak berapa tepat lah. Mana berta'alluq. Hayat tiada berta'alluq. Bubuh bahasanya tu kita selalu mengaji. Tiada berta'alluq dengan sesuatu. Dia tak ada hadap kerja dia tak ada. Bahkan sifat hayat tu benda apa sifat hayat? Sifat hayat yaitu mengesahkan atau membolehkan adanya sifat ma'ani yang lain kepada zat Allah. Tu guna sifat hayat. Sifat hayat mengesahkan atau membolehkan, mengiyakan adanya sifat ma'ani yang lain. Apa makna sifat ma'ani yang lain? Qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam tu ada pada zat Allah Ta'ala. Kenapa saya kata macam tu? Kita tengok diri kita. Kita sekarang ni boleh kita bertenaga, kita berkehendak, kita mengetahui, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh berkata-kata. Kenapa boleh 6 sifat tu ada pada diri kita? Sebab ada hayat. Ni boleh bernafas Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Habis kalau dulu kita berilmu, pejam mata je kita, orang nak tanya apa pun tak erti dah. Dulu ketika kita hidup, kita mendengar, Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Sifat hayat tu Allah Ta'ala ambil pada diri kita. Tak mendengar dah kita, tak melihat dah kita, tak berkata-kata dah kita. Boleh nampak tak? Jadi makna sifat hayat tu nak menceritakan, mengesahkan, mengiyakan adanya sifat ma'ani yang lain tu kepada zat Allah Ta'ala. Okey. Habis ya? Itu bahasan sifat hayat. Sama' dan basar. Sama' dan basar dia buat mana? Yakni mendengar dan melihat, bukan mendengar, bukan melihat. Pendengar, pelihat. Terjemah macam tu. Pendengar, pelihat. Apa makna pendengar, pelihat? Ini ta'arif macam biasalah. Satu sifat yang mawjud. Kena terjemah macam tu. Satu sifat yang mawjud, mana yang ada. Macam tadi juga huraian dia. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti, kita faham nyata pada diri kita kenyataan bagi sifat wujud Allah. Sifat yang mawjud, yang tak bercerai tanggal daripada zat dia, macam tadi juga, yang dengan sifat tersebut Allah Ta'ala mendengar. Dengan adanya sifat tersebut, sifat pendengar tadi, Allah Ta'ala boleh mendengar tiap-tiap sesuatu. Sama ada yang wajib, mana Allah Ta'ala dengar asal kata benda ada. Allah Ta'ala dengar asal kata benda tadi ada. Okey. Dan begitu juga sifat pelihat. Apa makna sifat pelihat? Satu sifat yang mawjud. Macam tadi ta'arif dia, yang tak bercerai tanggal daripada zat dia. Dengan sifat tersebut Allah Ta'ala melihat. Dengan sifat pelihat itulah Allah Ta'ala melihat tiap-tiap sesuatu. Okey. Mendengar dan melihat kedua-duanya berta'alluq. Terjemah berta'alluq ya, jangan berkaitan, tak mau. Kedua-duanya sifat sama' dan basar berta'alluq dengan sekalian yang mawjud. Jadi mudah kita kata, asal kata benda tadi ada, Allah Ta'ala lihat. Lihat macam mana? Akan sebagai ta'alluq inkishaf. Ta'alluq dia ta'alluq inkishaf. Mana nyata, tak tersembunyi pada penglihatan Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar tiap-tiap sesuatu. Asal kata benda tadi ada. Allah Ta'ala dengar zat dia. Allah Ta'ala dengar tak zat dia sendiri? Dengar. Allah Ta'ala lihat zat dia. Sebab apa? Sebab zat dia mawjud. Zat itu benda yang mawjud. Begitu juga sifat ma'ani bagi dia. Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Okey. Kita sekarang Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala dengar. Sama ada bersuara tak bersuara, benda yang nampak pada pandangan mata kita atau tak nampak pada pandangan mata kita, hakikat dia Allah Ta'ala melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan sifat pelihat. Mendengar dengan sifat pendengar. Kan? Itu.
Habis kalau anak kita yang belum lahir, Allah Ta'ala lihat ke, Allah Ta'ala dengar tak? Patut padan. Nah, dia kena kata patut padan Allah Ta'ala lihat, patut padan Allah Ta'ala dengar anak yang belum lahir. Kenapa? Kenapa kita kata patut padan? Tadi dikata Allah Ta'ala melihat benda yang mewujud, Allah Ta'ala mendengar benda yang mewujud, yang ada. Kalau benda tak ada, Allah Ta'ala tak dengar. Anak kita yang belum lahir tu Allah Ta'ala tak dengar, Allah Ta'ala tak lihat. Habis kalau Allah Ta'ala tak dengar, Allah Ta'ala tak lihat, adakah Allah Ta'ala tu peka? Tak. Dia patut padan Allah Ta'ala dengar. Kenapa kata patut padan? Sebab ada sifat pendengar pada zat dia. Kena kata gitu. Macam kita sekarang ni lah. Patut padan kita dengar suara anak kita menangis, anak yang belum lahir. Contoh, anak yang belum lahir patut padan kita dengar. Kenapa saya kata patut padan kita dengar suara anak kita yang belum lahir? Sebab ada sifat pendengar pada telinga kita. Kalau kita ni peka, memang tak akan dengar lah. Peka, lahir anak ke depan, memang kita tak akan dengar suara anak kita menangis sebab kita peka. Atau kita buta, memang kita tak akan dapat lihat anak kita yang akan lahir. Tapi kalau ada sifat pelihat, ada sifat pendengar, kalau ditakdirkan ke depan ada anak, bermakna patut sekarang ni lah, yang tiba sekarang ni, patut padan kita dengar suara anak kita menangis, patut padan kita lihat. Kenapa kata patut padan? Sebab ada sifat tersebut pada telinga kita, pada mata kita. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala ni benda ada dia boleh lihat, dia boleh dengar. Tapi kalau benda belum ada, patut padan dia lihat, patut padan dia dengar. Kenapa kata patut padan? Sebab ada sifat pendengar, ada sifat pelihat pada pada zat dia. Okey, jelas ya? Insya-Allah. Huraian mana-mana kitab pun sama ya. Ya, sama ya. Yang seterusnya sifat kalam. Apa makna sifat kalam? Dia terjemah di sini mana berkata-kata. Kalau berkata-kata tak tepat. Dia kena kata perkata. Berkata-kata ataupun kita kata perkata. Perkata mana satu sifat. Ini ta'rif dia, ambil sendiri, tulis sendiri ya. Perkata yakni satu sifat yang mewujud. Dia satu sifat yang mewujud, mana yang ada. Ada macam mana? Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab bagi kita, kita reti, kita akan mengiyakan adanya sifat tersebut. Kenapa kita kata mewujud? Allah Ta'ala tu berkata-kata. Kenapa Allah Ta'ala berkata-kata? Kerana ada sifat perkata pada zat dia. Allah Ta'ala itu berkata-kata kerana ada sifat perkata. Kita berkata-kata ni kenapa? Kerana ada sifat perkata yang Allah Ta'ala letakkan pada anak tekak kita. Itu yang kita boleh bercakap. Tapi kalau sifat ni tak ada, ni pada anak tekak kita ni tak ada sifat ni, kita tak boleh nak bercakap. Yang keluar bunyi kat mulut saya sekarang ni lafaz. Kenapa saya boleh berlafaz? Sebab ada sifat perkata pada anak tekak saya. Sebab itu saya boleh berlafaz. Kalau sifat ni tak ada pada anak tekak saya tak boleh nak berlafaz. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Adanya sifat perkata pada zat dia. Yang tak bercerai tanggal daripada zat dia. Sifat perkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ada pada zat dia. Habis yang ada pada kita ni macam mana? Kita pun boleh bercakap ni. Kita bercakap ni ialah kenyataan sifat perkata bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukti bahawa yang berkata tu Allah, bukan kita. Kita tak boleh nak berkata-kata. Ya. Tapi Allah Ta'ala nyatakan sifat perkata tu supaya kita kosongkan diri kita, kita fanakan diri kita, yang kita pandang hakikat yang berkata-kata itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ada yang lain. Kita ni kenyataan sahaja supaya dapat kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang dengan sifat tersebut, tambah ta'rif dia lagi, yang dengan sifat tersebut
Allah Ta'ala berkata-kata. Jadi Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan sifat perkata yang ada pada zat dia. Jadi Allah Ta'ala itu berkata-kata lah dengan sifat tersebut. Perkata mana kalam yang tiada berhuruf, tengok dalam balik, yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala bukan ada huruf, bukan ada suara. Habis yang kita baca Quran tu, kita kata Quran kalamullah. Quran tu kalam Allah. Ke mana pula? Jadi macam ni. Kalam Allah Taala tu ada 4. Ada kalam nafsi, ada kalam nafsani, ada kalam, ini kena catat sendiri lah ya. Ada kalam masdari, ada kalam lafzi. Dia pecah kepada 4. Sebut je kalam, dia pecah kepada 4 bahagian. Pertama, kalam nafsi. Macam mana kalam nafsi? Kalam nafsi itu ialah kalam sifat perkata yang ada pada zat Allah Ta'ala yang bukan huruf, bukan suara, yang kita bahas sekarang ni. Itu dipanggil kalam nafsi. Saya ulang sekali lagi. Sifat perkata, kalam nafsi itu iaitu sifat perkata yang ada pada zat Allah Ta'ala yang tiada ada huruf, yang tiada ada suara. Itu dipanggil kalam nafsi bagi Allah. Yang ini bukan ada huruf, bukan suara. Yang ini sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, sifat perkata. Okey. Itu yang pertama. Kedua, kalam nafsani ya. Kalam nafsani itu orang panggil bersedia untuk berkata-kata. Apa masalah? Bersedia untuk berkata-kata. Macam mana bersedia untuk berkata-kata? Allah Ta'ala bercakap tu bukan macam kaset ke, macam CD kita buka, tak tekan switch atau radio, buka je straight bercakap tak berhenti. Bukan macam tu. Contoh kita lah, naik atas Gunung Jerai, duduk seorang atas Gunung Jerai. Seorang atas Gunung Jerai. Nak bercakap dengan siapa? Saya tanya, atas Gunung Jerai seorang. Orang gila yang bercakap seorang kan. Jadi kita pun tak bercakap. Adakah kita tak bercakap tu kita bisu? Bukan, kita tak bisu. Kenapa kita tak bisu? Sebab sifat perkata tu ada pada anak tekak kita. Cuma tak ada orang kita nak berkata-kata. Kita nak berkata apa? Tapi bukan lazim kita tak berkata-kata tu kita bisu. Faham? Begitu juga kita nak cerita nafsani bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sekarang Nabi Muhammad habis last rasul yang diutuskan, wahyu dah berhenti. Kalau wahyu kata turun, dia kata Allah Ta'ala berkata-kata. Sekarang wahyu dah habis diturunkan. Habis Allah Ta'ala berkata-kata lagi. Adapun sifat nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala tu ada pada zat dia lah. Ya, sifat nafsi dia, kalam nafsi dia tu ada pada zat dia. Kalam nafsani bermakna bukan semestinya dia dah habis turun wahyu, dia tak berkata, dia bisu, dah. Allah Ta'ala sentiasa bersedia untuk berkata-kata. Boleh nampak tak? Macam misal saya bagi tadi lah. Sekarang yang hadir sekarang ni, ini semua bersedia untuk berkata-kata, tapi tak berkata-kata. Sebab apa? Dengan pengajian. Nak bercakap kenapa? Ini bisu ke ni semua depan saya ni? Tak bisu. Kenapa? Sebab sifat tu ada pada anak tekak kita. Jadi kalau nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panggil kalam apa ni nama dia? Kalam nafsani. Nama dia nafsani. Yang ni orang panggil sungguh. Kalau ni sungguh, dia bukan maujud pun. Okey. Yang ketiga, kalam masdari. Apa yang dinamakan dengan kalam masdari? Iaitu kena atas ta'alluq sifat perkata. Kalam masdari itu kena atas ta'alluq sifat perkata. Kita belajar nanti ta'alluq kalam tu ta'alluq dilalah. Sekejap lagi kita belajar. Ta'alluq dilalah nak tunjuk sama ada benda wajib, mustahil
harus. Okey. Dan yang terakhir dipanggil kalam lafzi. Dipanggil kalam lafzi. Mana kalam lafzi bagi Allah Subhanahu wa taala? Tuh Al-Qur'an. Nah, Al-Quran yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, contoh kita baca, itu kalam lafzi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalam lafzi bagi Allah taala itu baharu. Quran dulu tak ada, hilang cetak, jadi tak Quran. Jadi elok kita baca-baca, anak kita baca lama-lama koyak, nak baca tak boleh dah, kita lupuskan, dia bakar, lupuskan Quran, hancur. Mana qadimnya? Baharu tak tu? Quran tu baharu. Tapi dalam majlis ilmu kita kena sebut lah, kita kena sebut jelas-jelas. Yang qadim tu sifat perkata yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, itu qadim. Macam mana sejarah penurunan Al-Quran? Allah taala tajallikan sifat perkata dia di Lauhul Mahfuz. Tertulislah 30 juzuk Al-Quran. Daripada Lauhul Mahfuz, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, 30 juzuk di Baitul Izzah nama dia. Baitul Izzah terletak di langit dunia. Ni langit dunia, langit pertama ni. 30 juzuk serentak. Daripada Baitul Izzah turun Al-Quran sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Itu sejarah penurunan Al-Quran. Jadi mana Al-Quran yang kita baca ni lafzi, lafaz, boleh cakap, boleh kata. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi, baharu. Ini zaman dulu ni banyak ulama-ulama mati sebab nak mengatakan, jangan mengatakan Quran ni makhluk. Bukan ulama tu tak tahu Quran tu makhluk, tapi bila kita kata Quran tu makhluk, dia takut kesamaran atau orang-orang awam, dia tak hormat dengan Quran tu nanti. Sedangkan penunjuk yang ada dalam Quran tu sama dengan apa yang ada pada kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala. Penunjuk dia tu. Baik, itu Quran, bila kita baca rahsia-rahsia Quran ni sampai hari kiamat, dia akan berkekalan. Rahsia-rahsia Al-Quran terbuka satu persatu. Rahsia-rahsia Al-Quran, ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Okay. Jelas ya? Jadi mudah kita kata kalam Allah Ta'ala ada berapa bahagian? Ada 4 bahagian. Kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi bagi Allah Ta'ala. Ya, nampak ya? Okay, ada soalan? Jelas ya? Ada 4 bahagian. Kalam yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Jadi kalam nafsi bagi Allah Ta'ala itu bukan ada huruf, bukan ada suara. Dan ia berkait, yakni berta'alluq dengan segala yang ada kaitan. Terjemahan macam tu payah. Ia berta'alluq dengan segala ta'alluq ilmu. Terjemah macam tu lagi mudah. Berta'alluq kalam ni dengan segala ta'alluq ilmu. Apa makna ilmu? Ilmu berta'alluq kepada benda wajib, mustahil, harus. Ilmu ta'alluq dia kepada wajib, mustahil, harus. Begitu juga kalam, dia berta'alluq kepada wajib, mustahil, harus. Macam mana kalam berta'alluq kepada benda wajib? Allah Ta'ala kata, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Tuhan, tiada ada Tuhan melainkan aku. Itu wajib kan? Allah Ta'ala kata benda mustahil. Allah Ta'ala hikayatkan perkataan Fir'aun. Fir'aun kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu perkataan Fir'aun. Habis macam mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Okey, itu mustahil nama dia. Allah Ta'ala kata benda yang harus. Macam mana Allah Ta'ala kata benda yang harus? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang khalaqakum, yang menciptakan ia akan kamu, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan apa yang kita buat. Oh, kalau macam tu, kejadian kita, penciptaan kita, apa yang kita buat, benda harus tak? Patut Allah Ta'ala bagi izin kita buat, patut Allah Ta'ala tak bagi izin kita buat. Orang panggil benda yang harus. Benda yang harus tu. Jadi Allah Ta'ala kata wajib, mustahil, harus, kata dengan sifat perkata yang ada pada zat dia. Tapi kalam ta'aluk dia dilalah. Allah Ta'ala nak tunjuk benda wajib, Allah Ta'ala nak tunjuk benda mustahil, Allah Ta'ala nak tunjuk benda yang harus. Okey. Jelas tak? Yang tu. Habis. Ini habis dah kita bahas sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Okay, kalau ada persoalan kita buka lah. Kita nak masuk sifat ma'nawiyah. Faham ya? InsyaAllah. Kemudian 7 sifat dinamakan sifat ma'nawiyah, yaitu yang melazimi pada akal. Buat gitu, melazimi itu mana melazimi pada akal. Adapun hakikat melazimi, mana melazimi bukan mesti ada dulu kemudian. Ada sifat ma'ani baru ada ma'nawiyah, bukan macam tu. Sifat Allah Ta'ala bukan ada dulu, bukan ada kemudian. Tapi kita nak cerita, kena faham ma'ani baru boleh kita nak hukum ma'nawiyah. Itu bahasa melazimi. Yang melazimi bagi 7 sifat. Yang pertama, mana sifat yang dahulu? Kalau pertama tak faham. Melazimi 7 sifat yang dahulu. Apa sifat yang dahulu? Sifat ma'ani. Bila kita kata qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, faham dah qudrat Allah, baru boleh kita hukum kaunuhu qadiran. Faham dah iradat Allah Ta'ala, baru boleh kita hukum kaunuhu muridan. Faham dah sifat hayat Allah Ta'ala, baru boleh kita hukum kaunuhu hayyan. Okay? Baru boleh kita hukum. Kalau tidak, tak reti. Kenapa jadi macam tu pula? Okay. Yang melazimi 7 yang dahulu. Jangan yang pertama, tak faham nanti. Pertama, cari pertama tak jumpa. 7 yang dahulu. Apa nama 7 yang dahulu? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Iaitu keadaan Allah Ta'ala. Sebelum daripada itu kita ambil ta'rif sifat ma'nawiyah. Tiap-tiap satu benda dalam ni belajar ambil ta'rif dia. Ta'rif tu penting. Sifat ma'nawiyah ta'rif dia hal, yaitu hal yang mewajibkan bagi zat. Tulis ta'rif ya. Hal yang mewajibkan bagi zat selama ada zat, dikeranakan ia dengan satu kerana. Hal yang mewajibkan bagi zat selama ada zat, dikeranakan ia dengan satu kerana. Itu ta'rif ya. Jadi apa makna hal? Jadi kepahamkan ta'rif dia. Hal tu iaitu pertambatan. Hal-hal tu bila sebut saja hal, dia pertambatan di antara ada dan tiada. Apa antara ada dan tak ada? Tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh lihat, tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Benda apa pula kan? Dia tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh lihat,
tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Itu benda hal. Jadi itu orang panggil hal, itu mana pertambatan di antara ada dan tiada. Mana hal yang wajib bagi zat, mana ada benda ni yang mewajibkan bagi zat, mana sungguh pada zat Allah Subhanahu wa taala selama ada zat dikeranakan dengan satu kerana. Mana? Kerana ma'ani. Faham maksud kata ada ma'ani baru boleh kita hukum ma'nawiyah. Bandingan dia mudah macam ni lah. Apa dah? Sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala ni biasa dulu bagi misal macam macam jam tu lah. Jam tu melekat dekat dinding. Kan jam tu melekat dekat dinding sekarang. Apa sesuatu yang melekatkan jam tu dekat dinding? Paku ke, gam ke, kita kata tak? Jadi mana ada jam, ada dinding, mesti ada sesuatu yang menambat melekatkan gam dekat dinding tadi. Jadi yang melekatkan jam dekat dinding itu kita nampak ke? Tak nampak. Itu yang saya kata tadi, tak naik sampai tahap ada sehingga kita boleh lihat. Kita tak lihat benda apa, tak nampak tu. Kalau macam tu tak ada pelekat lah. Tak boleh juga, tak turun sampai tahap tiada sehingga kita menafikan. Sebab apa? Sebab jam tu melekat dekat dinding. Jadi mudah kita kata sifat ma'nawiyah inilah yang menambatkan sifat ma'ani kepada zat Allah Ta'ala. Boleh nampak tak? Sifat ma'nawiyah tu satu sifat yang menambatkan adanya. Contoh kita kata kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu sifat yang menambatkan kudrat kepada zat. Kalau macam tu kita boleh hukum Allah, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kaunuhu tu yang menambahkan kudrat kepada zat. Dulu kita belajar sifat nafsiyah, orang panggil sifat itu menunjuk di atas zat. Kita belajar ma'ani itu sifat. Ada zat, ada sifat. Lalu ni bila kita belajar ma'nawiyah, tertambatlah sifat kepada zat. Ada sifat tersebut kepada zat. Apa sesuatu yang menambatkan? Sifat ma'nawiyah tu yang menambatkan sifat kepada zat. Boleh nampak? Sifat ma'nawiyah tu yang menambat. Dia di sisi di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa di sisi Abu Mansur Al-Maturidi buat macam tu? Dia nak memudahkan. Nanti kita belajar dalam ilmu hakikat, mudah nanti. Okey, ni kita belajar sifat ma'nawiyah tu satu sifat yang menambatkan ada sifat ma'ani kepada zat. Jadi pertambatan dia panggil hal. Pertambatan di antara ada dan tiada. Bila kita mengaji ilmu hakikat nanti, okey. Allah Ta'ala mawjud. Betul tak? Allah Ta'ala tu mawjud. Sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala tu kanzan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Maksud kata rahsia yang tersembunyi ni, tak ada siapa pun hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala macam tu, Allah Ta'ala macam, tak ada siapa pun hukum Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk, baru orang kata Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala yang berkehendak, Allah Ta'ala yang mengetahui. Dulu memang Allah Ta'ala dah bersifat pun, tapi tak ada siapa nak hukum. Tak ada orang yang menghukum. Okey. Tak ada orang yang menghukum Allah Ta'ala tu. Jadi macam mana cara dia? Allah Ta'ala nak zahirkan makhluk. Fa ahbabtu an u'rafa, aku kasih, aku suka bahawa aku dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku jadikan makhluk. Untuk apa aku jadikan makhluk? Likai u'rafa, supaya aku dikenal. Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad. Bila Allah Ta'ala zahirkan Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad Allah Ta'ala zahirkan makhluk-makhluk yang lain. Laula kama khalaqtul aflaka, kalau bukan karena kamu ya Muhammad,
ma khalaqtul aflaka, aku tak akan ciptakan alam semesta. Zahirkan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad zuhir makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita ni hakikat dia kenyataan, betul tak? Kenyataan bagi wujudnya Allah. Ada tak kita? Kita tak ada. Jadi itulah yang menambat di antara ada dan tiada. Ada tu Allah, tiada tu kita. Siapa yang menambatkan Khalik dengan makhluk, tak terpisah kita dengan Allah Ta'ala? Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad. Tu yang Nur Muhammad tu boleh nampak ke? Nur Muhammad tak nampak. Ya, Nur Muhammad tu tak nampak. Kiasan dia macam tu nanti. Nanti bila kita mengaji ilmu hakikat baru kita nampak. Tapi bila ni kita mengaji tauhid, kita kata sifat ma'nawiyah tu ialah satu sifat yang menambatkan adanya sifat ma'ani kepada zat. Contoh saya kata kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran tu satu sifat yang menambatkan adanya kudrat kepada zat. Dia yang menambat. Jadi tak terpisahlah di antara zat dengan sifat. Tak terpisah. Jadi kalau kita kaji lagi, tak terpisahlah di antara Khalik dengan makhluk. Kita ni cukup hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup hampir dengan Tuhan kita. Ya? Nampak masalah ya? Cukup hampir. Nah, itu kita mengaji satu-satu. Kita nak faham benda macam tu. Sebenarnya semua perjalanan kehidupan kita mengaji tauhid ni. Allah Taala nak cerita supaya kita berfikir, kita yakin, kita mengenal diri kita, baru kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok bahas satu-satu. Adapun di sisi yang ni yang saya bahas tadi, semua panjang lebar saya cakap tadi, itu di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Adapun di sisi Abu Hasan Asy'ari, sifat ma'nawiyah, Abu Hasan dia tak membilangkan sifat ma'nawiyah. Tapi bukan dia tak membilang, tu mana dia menafikan. Siapa menafikan sifat maknawiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, kafir. Kafir. Habis macam mana Abu Hasan tak bilang? Kita mengaji 13 sifat sahaja. Kalau di sisi Abu Hasan ada 13 sifat, sampai sifat kalam saja. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, apa semua itu tak ada. Di sisi Abu Hasan, yaitu ibarat daripada ada sifat ma'ani kepada zat. Ibarat ni mana? Percakapan daripada adanya sifat ma'ani kepada zat. Sifat ma'nawiyah tu hanya satu, pengertian, percakapan adanya sifat ma'ani kepada zat. Dia tak membilangkan sifat yang asing. Kalau di sisi Abu Mansur membilangkan sifat yang asing. Lepas kita bahas sifat kalam, kita bahas kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai habis. Nampak masalah ya? Jadi makna tak ada masalah juga. Abu Hasan Asy'ari pun sama ya. Cuma dia tak membilangkan sifat yang asing. Yang Abu Mansur dia nyatakan terus, yang ni sifat dia. Apa dah? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dia terangkan. Jadi tak kisahlah nak pegang macam mana. Okey, jadi kita tengok bila sebut saja kaunuhu qadiran, kalau orang tanya apa makna kaunuhu qadiran? Kaunuhu qadiran itu mana? Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Apa maksud dia? Satu sifat yang menambatkan adanya sifat berkuasa kepada zat Allah. Kaunuhu muridan, satu sifat mana keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Apa maksud keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak? Satu sifat yang menambatkan adanya sifat berkehendak kepada Allah, kepada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui, satu sifat yang menambatkan adanya sifat pengetahuan kepada zat Allah Ta'ala. Sampai habis macam itulah. Kaunuhu hayyan, satu sifat yang menambatkan adanya sifat hayat kepada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu sami'an, iaitu satu sifat yang menambatkan adanya sifat sama kepada zat Allah Ta'ala. Kaunuhu basiran, iaitu satu sifat yang menambatkan adanya sifat basar kepada zat Allah Ta'ala. Basar itu sifat ma'ani. Zat Allah Ta'ala mana? Sifat ma'nawiyah itu yang menambatkan sifat basar kepada zat Allah Ta'ala.
Kaunuhu mutakaliman. Apa kaunuhu mutakaliman? Satu sifat yang menambatkan adanya sifat kalam, sifat perkata itu kepada zat Allah Ta'ala. Semua tambat. Paham? Tambat tu orang panggil benda hal. Macam saya bagi misal tadi, jam. Kita tak nampak paku yang belakang jam tadi. Kalau kita tak nampak, adakah benda tu ada? Dia kata tak nampak, tak ada tu. Nak kata tak ada pun tak boleh. Mesti ada benda yang melekatkan. Sebab apa? Jam tu melekat dekat dinding. Ya, yang tu bahas macam itulah. Sifat dipanggil sifat ma'nawiyah. Kalau orang mengaji hakikat ni, semua nampak lah, insya-Allah kalau kita boleh nampak. Sebab kita selalu bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas ya? Yang mana keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Yang kedua, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Yang ketiga, keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui. Macam saya cerita tadi lah. Yang keempat, keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Yang kelima, keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. Dan yang keenam, keadaan Allah Ta'ala yang melihat. Dan yang ketujuh, keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Yang berkata-kata. Semua saya dah terangkan tadi. Cuma saya nak ulang satu ya, bawah sekali. Yang mana keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata itu apa maksud dia? Satu sifat yang menambatkan adanya sifat perkata itu kepada zat Allah. Yang lain itu kias semua ya. Ya? Habis. Ada berapa sifat kita belajar? 20 sifat dah kita belajar habis. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifatan wa hiya adladul 20 al-ula. Ini ke depan kita belajar sifat mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi sifat yang wajib bagi Allah dah habis kita pelajari. Oke, wallahu alam. Ada soalan? Boleh saya buka soalan? Siapa nak tanya? Kalau tak faham, faham ya? Macam mana? Kalam masdari itu mana kena atas ta'aluk sifat kalam. Nama dia kena atas ta'aluk sifat kalam. Apa ta'aluk sifat kalam? Sifat kalam ni ta'aluk dilalah kepada benda wajib mustahil harus. Yang tu orang panggil masdari. Ataupun orang panggil diri menzuhirkan perkataan. Ni sifat berkata ada pada saya tak? Ada pada saya. Yang tuan-tuan dengar ni apa dia? Lafaz yang keluar daripada mulut saya. Adapun yang saya mengeluarkan percakapan, yang saya bercakap diri mengeluarkan perkataan tu orang panggil masdari. Kalau nisbah kepada kita lah, saya boleh tak bercakap, saya duduk depan ni saya sengap ya. Sifatnya ada tak pada anak tekak saya? Ada. Saya sengap ya. Jadi kalam ketika itu tak bertakluk. Sifat tu ada pada anak tekak saya. Ini saya sengap. Ini tak bertakluk. Kalau bertakluk, saya pun mula bercakap. Bila saya mula bercakap, tuan-tuan boleh dengar suara saya. Suara ni orang panggil kalam lafzi. Diri menzuhirkan perkataan. Paham? Diri menzuhirkan perkataan tu orang panggil kalam lafzi. Kalau bahasa dalam kitab ni dipanggil ta'aluk sifat kalam. Kan? Ayat tu. Habis ya?